Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumaat pada hari ini mengajak tuan-tuan sekalian, pada hari yang berkat ini, pada hari yang dimuliakan kepada kita kerana batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada bekalan yang boleh menjamin keselamatan kita di akhirat nanti, melainkan kita datang kepada Allah dengan membawa bekalan takwa. Takwa itu kata ulama yang paling mudah, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahiha, yaitu kamu mengikuti dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kamu meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan beriman seseorang itu bila mana dia salat tetapi dalam masa yang sama dia membuka aurat. Tidak dikatakan seseorang itu beriman andai kata masjid-masjid dibina di merata-rata tetapi Islam itu tidak dibangunkan di dalam pentadbiran. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar Jumaat pada hari ini mengajak tuan-tuan sekalian untuk merenung dua ayat suci Al-Quran Al-Karim yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. Surah yang mengajar kita bagaimana erti bermasyarakat, bagaimana mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka yakni orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim menghendaki untuk menutup cahaya Allah, yakni agama Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa agama Islam itu di sepanjang zaman adanya mereka yang menyokong, dan bila ada yang menyokong menjadi logik akal manusia, pasti akan ada yang menentang. Para Nabi alaihissalatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa agama yang satu, yaitu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia daripada sembah sesama manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga datangnya para Nabi untuk membantras kezaliman yang ada di atas muka bumi Allah. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang membawa agama yang satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para nabi ini Allah berikan mereka-mereka yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan para nabi. Nabi Adam alaihissalam adanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang isteri yang bernama Hawa, yang menjadi tulang belakang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan begitu ramai pengikut-pengikutnya yang menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di sana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada umat Islam bahawa di setiap zaman adanya mereka yang cuba untuk menutup cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kadang-kadang adanya para nabi yang menentangnya lebih ramai daripada mereka yang menyokong. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Begitu ramai mereka yang menentang para nabi tersebut. Tetapi di sana ada juga para nabi yang diberikan penyokongnya yang ramai. Antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya makhluk di bumi ini yang tunduk kepada beliau, pada baginda. Adapun makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar turut tunduk, hormat, berada di bawah taklukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitulah Islam silih berganti. Ada yang kadang-kadang Islam itu di atas. Ada yang kadang-kadang para nabi ini membawa Islam, tetapi Islam itu tidak diterima secara baik. Menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam pada hari ini perlu bersedia, perlu bersama-sama berganding bahu untuk membangunkan Islam, untuk menerapkan Islam di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan di saat kita hidup, Islam mencapai kemenangan, insya-Allah. Adanya para nabi yang ditentang sehingga dihalau daripada rumah-rumah mereka. Adanya para nabi yang dibunuh, dikerat di dalam batang kayu. Menunjukkan kepada kita dugaan bagi orang yang membawa agama Allah tidak akan sunyi daripada ujian dan juga mihnah yang menggugat kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan salah satu daripada cara mereka-mereka yang benci kepada Islam. Mereka yang benci kepada Islam bukan hanya datang daripada kaum kufar. Bahkan di sana adanya mereka-mereka yang mengaku beragama Islam, tetapi menjadi boneka kepada mereka-mereka yang kufar, sehingga kadang-kadang mereka yang membunuh umat Islam hari ini. Barat bertempik, Barat bersukaria kerana mereka hendak membunuh umat Islam. Tidak perlu menggugurkan walau satu nyawa tentera mereka. Lihat apa yang berlaku di Mesir. Yang membunuh umat Islam di Mesir bukannya orang Amerika, bukannya tentera Israel, tetapi yang membunuh mereka adalah tentera-tentera yang mengaku mereka beriman kepada Allah, beragama Islam. Namanya Muhammad, namanya Abdullah, namanya Umar dan sebagainya. Tetapi mereka lah yang membunuh umat Islam yang menuntut keadilan bagi mereka. Ketika mana Palestin dihentam oleh Israel, sebenarnya Gaza dihentam oleh Israel, dan terbaru ini Gaza sedang diserang. Terbaru hampir 1,000 tentera kereta kebal tentera Israel mengepung sebenarnya Gaza untuk membunuh ataupun menghabis tempat-tempat rakyat Palestin. Namun bila mana Israel menghantam Palestin, tidak ada suatu bangsa pun, tidak ada suatu media pun yang mengatakan mereka ini pengganas. Tetapi bila mana rakyat Palestin yang dipimpin oleh Hamas melalui sayap ketenteraan mereka, Brigade Al-Qassam, bangkit untuk menyerang kembali Israel, satu dunia menghantam mereka dengan mengatakan mereka pengganas. Sebagai hinggakan orang yang menjadi intifada ataupun yang mengepung diri mereka di tempat kem tentera Israel digelar oleh media-media sebagai pengganas, sedangkan mereka bangkit mempertahankan hak mereka. Di Ambon misalnya pada awal tahun 2000, bila mana orang Kristian menghantam orang Islam, rumah-rumah mereka dibakar di dalam masjid-masjid. Tidak satu pun media di dunia mengatakan mereka pengganas. Bila mana mujahidin-mujahidin di Indonesia, daripada Surabaya, daripada Aceh, daripada Jakarta turun ke Ambon untuk mempertahankan sahabat-sahabat mereka, untuk lawan balik mereka yang menentang agama Allah, satu dunia menggunakan mulut mereka mengatakan bahawa Islam itu pengganas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para nabi menjadi suatu pengajaran kepada kita bahawa sehingga ke akhir zaman akan ada mereka-mereka yang benci kepada Islam. Kerana itu Nabi SAW sebut, asyadun nasu bala al-anbiya summa al-amsal fal-amsal.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seteruk-teruk manusia yang dikenakan bala, dikenakan ujian adalah para nabi dan seterusnya mereka yang mengikut nabi dan mereka yang mengikut orang yang mengikut nabi. Mereka lah yang dikenakan sebagai ujian yang terlalu berat. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dicerca, Nabi bukan hanya digelar sebagai ahli sihir, bahkan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam turut dilukai, turut dicederakan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalir darahnya daripada kepala sampai kaki. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sehingga mengalirkan darah. Kita nak mengalirkan air mata kerana cinta pada Nabi pun payah, apatah lagi kita nak mengalirkan darah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan patut lagi malu daripada rasa malu daripada kasut yang pernah Nabi pakai. Kasut yang pernah Nabi pakai pernah menjaga tapak kaki Nabi daripada kena duri-duri di jalanan, kena najis-najis di jalanan. Tapi apa yang kita buat untuk mempertahankan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita buat ketika mana ada orang mengatakan hukum yang Nabi bawa adalah hukum yang zalim? Apa yang kita buat untuk mempertahankan Nabi itu? Apa yang kita buat untuk mempertahankan hukum Allah? Kerana hukum Allah inilah yang menjamin kehidupan kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu memberikan janjinya, wallahu mutimmu nurihi, maka Allah lah yang memelihara agamanya. Jangan takut, usah gentar untuk mempertahankan agama kamu, kerana di sana adanya perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah itu Maha Pelindung daripada segala kejahatan. Maka bersamalah dengan agama Islam. Usah takut untuk menunjukkan syiar Islam, usah takut untuk mengamalkan sunnah Nabi, usah takut untuk menunjukkan sokongan kamu kepada mereka yang memperjuangkan Islam. Jangan takut hanya kerana kita bimbang diberhentikan kerja. Jangan takut hanya bimbang kita ditarik pelbagai bantuan. Maka kita menindakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana jaminan daripada Allah, wallahu mutimmu nuri, Allah lah yang memelihara agamanya, walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh seluruh orang-orang yang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suatu dunia, walaupun orang kafir berpakat dengan mereka-mereka yang zalim untuk menutup cahaya-cahaya Allah, percayalah bahawa Islam itu akan kekal ke hari kiamat. Dan amat rugilah barang siapa yang lari daripada bahtera Islam dan mengambil bahtera-bahtera yang sedang berkembang-ambing. Sebagaimana kata seorang ulama, kehidupan ibarat suatu bahtera yang terumbang-ambing, yang mana umat Islam pada hari ini berebut-rebut membeli tiket untuk menaiki bahtera tersebut, yang mana mereka tahu bahtera itu akan tenggelam menunggu masa. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tataba'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku jahra dabbin lasalaktum." Qala al-yahud wan nasara, qala faman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menceritakan pada para sahabat bahawa akan sampai satu masa kamu semua akan mengikut cara-cara orang yang terdahulu daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah mereka yang diikuti itu orang Yahudi dan juga Nasara?" Maka Nabi SAW kata, bahkan siapa lagi? Siapa lagi yang membawa umat Islam jauh daripada Islam? Melainkan mereka yang mengaku bahawa mereka itu musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Janji Allah di dalam Al-Quran, tidak akan redha orang Yahudi dan juga Nasrani sehinggalah kamu semua mengikuti mereka. Tuan-tuan, yang menjadi masalah kepada umat Islam hari ini ialah bila mana mereka mengikut telunjuk barat, tidak mengikut telunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran,
wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sudah janji di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari kehidupan selain daripada Islam, maka nescaya mereka tidak akan cari. Jangan cari, kerana tidak akan jumpa. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang degil, yang mencari juga kehidupan selain daripada kehidupan Islam, nescaya mereka di akhirat akan jadi orang yang rugi, orang yang buruk, orang yang rugi ialah mereka mencari apa yang tidak ada kewujudan. Maka jangan carilah kehidupan selain daripada Islam. Menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mimbar Jumaat pada hari ini menyeru kepada umat Islam yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita mengimarahkan umat, untuk sama-sama kita menekankan kehidupan Islam dalam anak, dalam kehidupan kita. Tekankan Islam dalam kehidupan anak dan isteri kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan daripada suatu keluarga yang Muslim bercampur dengan keluarga Muslim yang lain akan membina masyarakat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang menjalankan kehidupan Islam dalam kehidupan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Isyarafuddin Idris Shah Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiqa was sihhata was salamata minka li wali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah fi amni wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyata wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mengajak kami kepadamu ya Allah, yang memimpin kami ke jalanmu ya Allah, yang mentadbir dunia ini dengan agamamu ya Allah. Mudah-mudahan kami tergolong di kalangan hamba-Mu yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.